Okay. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. So, hari ni kita nak masuk 9.1. Okay, kita nak tengok sistem pencernaan manusia. Okay, sistem pencernaan manusia ini terdiri daripada salur pencernaan dan organ-organ dia. Salur pencernaan tu kita panggil salur alimentari. Bermula daripada kawasan mulut sehinggalah dubur. Okey, organ lain yang terdapat dalam sistem ini ialah hati, budi hempedu dan pankreas. Okey, so kelenjar yang terlibat untuk merembeskan jus pencernaan, kita ada kelenjar ilio, kelenjar gaster dan kelenjar usus. Okey, kita ada di mulut, di perut, gaster adalah untuk di perut dan di bahagian usus. Okey, kita masuk pencernaan, dia revise balik, ni kamu dah belajar masa tingkatan 2. So kita recall balik and then nama-nama enzim tu je lah yang ada berubah sikit. Okey, kriteria kerjayaan. So kamu kena memerihalkan jenis pencernaan, nak membezakan pencernaan fizikal dan kimia. Okey, huraikan proses dan hasil pencernaan di mulut. Okey. Kita nak tengok karbohidrat, protein dan lipid. So bagaimana proses pencernaan karbohidrat, protein dan lipid berlaku dalam salur alimentari. So ada 2 jenis pencernaan. Maksud secara umum ialah penguraian daripada makanan yang kompleks kepada molekul ringkas supaya dia boleh melarut ataupun meresap masuk ke dalam salur darah. So pencernaan fizikal yang pertama melibatkan proses bagaimana molekul itu dipecahkan secara fizikal. Pencernaan kimia, bagaimana molekul kompleks tu diuraikan oleh enzim. So pencernaan kimia melibatkan enzim, pencernaan fizikal dia tidak melibatkan enzim tapi dia melibatkan proses kita pecahkan molekul itu melalui proses kunyah dan juga peristalsis. Okay, so di mulut kita kunyah makanan tu dengan gigi, sebenarnya itu pencernaan fizikal. Bila kita kunyah makanan, makan roti pagi tadi ataupun makan nasi, so bila kita kunyah-kunyah, makanan itu bercampur dengan air liur. Okey, bila dia bercampur dengan air liur tu mengandungi enzim amylase liur. So amylase liur akan cernakan kanji kepada maltosa. Ingat balik bab berapa kita belajar? Bab 4. Okey, kanji kepada maltosa. Kanji adalah molekul kompleks untuk karbohidrat. Maltosa adalah disakarida. So pH yang sesuai untuk di mulut adalah neutral. So bila dah di mulut, makanan kita akan ditelan. Bila dia dah bercampur dengan air liur tu, kita nama dia sebagai bolus. Bolus tu akan bergerak turun melalui proses peristalsis yang berlaku pada esophagus. Okey. Kat sini, proses peristalsis tu ialah proses pengecutan dan pengendoran otot secara beritma dalam sepanjang salur alimentari. Maksudnya bila dia mengecut, otot itu mengecut, dia menolak makanan itu turun. Okey. Kalau tengok gambar atas tu, kat sini,
dia ada satu struktur yang nak membezakan, nak memisahkan antara kita punya esophagus dengan trachea. Tisu itu kita nama dia epiglottis. Okay, sebab bila kita makan, dia akan tutup saluran pernafasan, saluran trachea, supaya bila kita menelan tu, makanan tu tak masuk ke kawasan trachea, dia masuk ke saluran esophagus. Okay, bila sampai ke perut, makanan tu daripada esophagus, dia akan memasuki perut. Okay, perut di sini kita ada 3 tisu utama. Tisu-tisu kita panggil sel-sel utama, sel parental dan sel mucus. Okey, sel utama dia merembeskan pepsinogen. Sel parental merembeskan asid hidroklorik dan sel mucus merembeskan mucus. So kalau tengok pada dinding kita punya dinding perut, so kita ada 3 sel yang merembeskan 3 perkara, okay, yang terlibat dalam proses pencernaan. Okay, so apa yang terlibat kat situ? Bila makanan memasuki perut, yang pertama, asid hidroklorik dia akan menyediakan medium yang berasid kepada medium yang berasid dalam perut tu. Bila berasid, dia akan menghentikan tindak balas enzim amilase. Sebab enzim amilase bertindak dalam pH neutral. So bila medium tu dah menjadi berasid, so enzim amilase akan berhenti bertindak balas. Dan dia membunuh bakteria. Bila dalam keadaan berasid, maka dia sesuai untuk tindak balas enzim pepsin. Okay, mucus pula berfungsi untuk melindungi dinding perut daripada tindak balas asid hidroklorik dan enzim. Okey, kita tengok pencernaan protein di dalam perut. Tadi kan ada sel yang merembeskan pepsinogen. So pepsinogen ni dia tidak aktif. Dia hanya aktif apabila dalam keadaan berasid. So dia akan menjadi enzim pepsin. Daripada pepsinogen yang tak aktif, bila dia menjadi aktif, dia menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin kemudian menghidrolisis protein itu menjadi polipeptida. Okey, menghidrolisis ataupun mencernakan protein kepada polipeptida. Sudah memasuki perut, penguraian protein berlaku. Penguraian kanji terhenti dahulu. So, tadi bolus memasuki perut. Bila proses pencernaan di perut dah selesai, kita akan tukarkan, dia akan menjadi separa cecair yang disebut kim. So kim ni akan menuruni memasuki duodenum. Okey. Bila dia nak memasuki duodenum, sebelum dia masuki usus kecil, so duodenum tu adalah part pertama usus kecil. Okey, usus kecil terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum. So semasa di duodenum, kim dia akan menerima hempedu daripada hempedu yang dihasilkan di hati dan disimpan dalam undi hempedu. So bila ada kim dalam duodenum, undi hempedu akan rembeskan jus hempedu, pankreas akan rembeskan jus pankreas.
Okay. Hempedu dihasilkan di hati, disimpan dalam pundi hempedu. So bila ada kim dalam duodenum, pundi hempedu akan rembeskan hempedu, pankreas akan rembeskan jus pankreas. Okay, so dia akan bercampur kat sini. So hati, fungsi hempedu. Fungsi hempedu, dia akan menetralkan kim yang berasid. So dia menyediakan keadaan berakali untuk tindak balas enzim duodenum. Untuk gambar ni kan kamu abaikan dulu batu hempedu tu. Teacher nak menunjukkan bagaimana hempedu dengan pankreas tu keluar ke duodenum. So fungsi hempedu dah dia menetralkan asid tadi dan dia menambahkan bagi berakali. Dia juga mengilmasikan lipid. Ilmasi tu maksud dia pecahkan lipid kepada tistisan yang lebih halus untuk menambah luas permukaan tindak balas enzim lipase. Enzim lipase tu datang daripada jus pankreas. Sebab pankreas dia merembeskan jus pankreas. Dalam jus pankreas ada 3 enzim, iaitu enzim amylase pankreas, trypsin dan lipase. Ketiga-tiga enzim ni tindak balas dia dalam akali. So, kita tengok pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam duodenum. Okay, yang pertama amylase pankreas. Amylase pankreas dia akan uraikan kanji yang belum terurai lagi. Okay, dia cernakan kanji kepada maltosa. Trypsin dia akan cernakan polipeptida kepada peptida. Okay. Dan lipase dicernakan lemak kepada asid lemak dan glyceron. Cikgu. Ya. Yang kanji tambah air yang tukar jadi maltosa tu, enzim tu yang digunakan tu bukan amylase liur ke cikgu? Amylase pankreas. Okay, amylase liur bila berada di amylase liur bila dia berada di mulut. Okay, kalau dekat pankreas kita panggil amylase pankreas. Yang kita tersilap. Baik cikgu. Okay. Okay cikgu. So amylase liur tadi pH dia neutral. Kalau kat sini amylase pankreas ni dia slightly alkaline. Alkali. So trypsin pula dicernakan polipeptida kepada peptida. Tadi teacher silap sikit tak baiki. Lipase, okay, kat sini baru bermulanya pencernaan lemak. Lipase dia akan cernakan lemak kepada asid lemak dan gliserol. Cikgu. Ya. Apa fungsi enzim erepsin? Erepsin nanti kita jumpa dekat usus kecil. Kan? Tunggu sekejap Okey cikgu. Okey, adik pergi tandas. Okey, ileum. Okey, ileum kelencar pada dinding ileum ni dia merembeskan mucus dan juga jus usus. So ileum kat sini barulah dia rembeskan enzim maltase, sucrase, lactase, lipase dan erepsin. So medium untuk
medium untuk enzim-enzim ni adalah alkali. Okey, barulah kat sini, kat kawasan ileum, barulah semua diselesaikan. So, semua disakarida, tadi memang teacher terangkan maltosa saja kan? Tapi sebenarnya ada semua disakarida yang lain. Okey, maltosa akan diuraikan oleh maltase kepada glukosa. Ingat yang masa kita belajar glu-glumal. Okey, sukrase menghidrolisiskan sukrosa. Sukrase menghidrolisiskan sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. Laktase menghidrolisiskan laktosa kepada glukosa dan galaktosa. Okey, kalau kita tengok kat sini, semua dah jadi monosakarida. Maksudnya bila dah jadi monosakarida. Bila dia dah jadi monosakarida, maksudnya dia dah paling ringkas lah. Okay, lipase, maksudnya dekat usus kecil ni, lipase ada yang dirembeskan lagi untuk cernakan. Sekejap. So, lipase hidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan glycerol. Okey, protein pula dia akan cernakan erepsin. Okey, dia akan cernakan erepsin. Teacher salah sebut lagi. Erepsin akan cernakan peptida yang daripada duodenum tadi kepada asid amino. Okay. So, erepsin akan cernakan dipeptida tadi kepada asid amino. So, asid amino dah ringkas, asid lemak dengan gliserol dah paling ringkas. Dan monosakarida. So kat sini pencernaan akhir. Dah selesai dah untuk karbohidrat, untuk lipid dan untuk protein. Okey, selesai. Ada soalan? Tak ada teacher. Cikgu. Ya, saya. Cikgu, lipid tu dia macam sejenis, dia macam lemak kan cikgu? Lipid tu lemak. Betul, lipid tu lemak. Tapi kalau konsep lemak, masa kita belajar bab batuk. Masa kita belajar bab 3, jenis-jenis lipid ada 4 kan? Lemak, lilin, fosfolipid dengan steroid. So, kat sini adalah pencernaan lemak yang kita makan je lah. Sebab lilin, fosfolipid, steroid tu kita tak cernakan. Okay. So, dekat soalan. Okay, nyatakan kepentingan proses pencernaan bagi manusia supaya apa yang kita makan tu, karbohidrat yang kita dapat makan tu, kita dapat pecahkan kepada molekul yang ringkas dan boleh diserap oleh darah. Bila dah diserap oleh darah, dapatlah dihantar ke sel badan. So, kita gambaran Teacher. ni. Ya. Kalau tulis untuk dapatkan tenaga boleh? Belum lagi. Sebab untuk dapatkan tenaga tu respirasi. Memang selama ni kamu belajar konsep yang paling asas sekali, karbohidrat membekalkan tenaga. Tapi bila kamu dah belajar proses respirasi yang bab lepas, so bila molekul karbohidrat tu dah dipecahkan kepada ringkas, diserap oleh darah, darah hantar pergi ke sel, barulah di sel itu mitokondria dia membuat proses respirasi. Barulah mitokondria buat proses respirasi, barulah hasilnya tenaga
ATP. Itu penguraian yang kamu kena gabung semua sistem yang kamu dah belajar ni. Sebab kita tahu dalam badan kita dia berintegrasi. Dia bersama-sama. So bila kita belajar, kita kena gabungkan maklumat tu. Sama juga dengan fungsi lemak, fungsi protein. Fungsi protein asasnya adalah kamu belajar membina tisu-tisu badan. Okay. Bila konsep kamu belajar membina tisu-tisu badan, ingat tak kamu belajar bab 3, membran plasma? Bila kamu belajar konsep membran plasma, bahan utama yang membinanya adalah fosfolipid dan protein. Situ fungsi protein. Sebab protein yang kita makan sekarang, protein yang kita belajar untuk bab pencernaan, dia uraikan kepada asid amino. Ada juga asid amino yang kamu belajar dihasilkan oleh ribosom. So, gabungan dia adalah masa gabungan bab 3 juga. Kita ada 2 jenis asid amino, iaitu asid amino yang dihasilkan oleh badan dan asid amino yang kita kena dapatkan daripada makanan. Okay. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Namakan, kamu namakan struktur yang terlibat dalam salur elementary. Kalau salur elementary tak melibatkan organ dia mula daripada mulut sampailah ke usus besar. Namakan sel-sel utama dalam kelenjar Gaster. Kita ada sel utama, sel parental dan sel mucus. So apa yang dirembeskan oleh ketiga-tiga sel itu. Usus kecil merembeskan beberapa jenis enzim. So soalan untuk sini, 4 ni usus kecil ni dia spesifik kepada ileum. Sebab dia kata merembeskan. So ini adalah untuk ileum. Kenapa bukan untuk duodenum? Sebab duodenum dia hanya berlaku proses pencernaan. Duodenum tak merembeskan apa-apa. Dia menerima sahaja jus pankreas dengan jus hempedu. Teacher nak tunjukkan satu video ni sebab kita tak buat eksperimen. So, sekejap You all dengar ke tak dengar video tu? Saya tak pergi berita saya tengok di depan. Boleh?
Okey, dah selesai untuk hari ini. Okey, ada apa-apa soalan? Cikgu, saya ada soalan. Ya. Cikgu, tisu epitelium yang dilapisi dalam perut dengan kulit kita sama ke?